Musim sekarang kalau korang tanya sesiapa pun, jom kita buat simpanan ASB, jom kita belajar menabung, jom kita buat saving, jom kita buat melabur itu, melabur ini. Memang orang kata, susah bang dengan gaji macam tu. Harga barang sekarang ni naik melambung. Dengan hutang pun keliling pinggang, nak bayar itu, nak bayar ini. Hai, dapat gaji awal bulan pun terus tinggal baki beratus je bang. Tak cukup lah nak menyimpan. So, lebih baik saya bayar je kan hutang tu. Kalau tanya saya balik, nak bayar hutang dulu ataupun nak buat simpanan? Jawapan saya, lakukan kedua-duanya serentak. Sebelum tu jangan lupa subscribe ke channel Direct Lending untuk lebih banyak tips kewangan yang santai. Korang tahu tak, sebenarnya korang boleh je nak bayar hutang, on the same time korang boleh buat simpanan. Dan daripada simpanan ini juga, sebenarnya dalam jangka masa yang panjang, boleh korang hapuskan segala hutang-hutang yang korang rasa membebankan. Lambatlah nak settlekan. Sebab apa? Amount dia yang tinggi. Contohnya, sekiranya korang kerja makan gaji, gaji korang sekitar RM2,500. So, selepasnya tolak itu, tolak ini, kira tinggal baki sekitar RM500 sebulan. Contohnya, apa nak buat dengan RM500 sebulan kan? Bagi saya pun macam tak cukup juga sebenarnya. Agak susah kalau nak buat simpanan. Tapi sekarang ni kan musim banyak kerja. Korang boleh buat part time ataupun freelance. Yang ini saya tak perlu nak jelaskan. Sebab apa? Sebelum ini pun saya pernah sharekan jenis kerja side income yang mana korang boleh lakukan walaupun korang kerja sebagai full time dan boleh mencecah RM2,000 ke RM3,000 sekiranya korang konsisten untuk lakukannya. Nak tahu lebih lanjut? Korang klik saja link di sini. So, sekiranya korang ada pendapatan lebih, inilah caranya. Apa salahnya korang ambil je ASB loan ataupun ASPF. Ini bukan nak promote mana-mana bank tau. Okay, sebab apa? Biasanya orang buat ASBF ni ada yang sekitar RM200,000, RM150,000 atau paling minimum pun RM10,000. Dan ini mengikut kemampuan korang semualah sebenarnya. Sekiranya korang buat ASBF ni, mestilah nak dapat dividen. Dan setiap tahun lah tunggu dividen untuk apa? Self reward dorang. Kan? Time tu lah mulalah tangan kanan gatal. Nak beli tu, nak beli ni. Kiranya korang ambil ASBF ni tanpa korang usik dividen, yang mana korang boleh ikut teknik compounding. Biar je dividen membiak dalam akaun ASB korang. Lagi lama korang letak, lagi banyak lah dan masuklah korang. Ada orang jenis A memang suka belanjakan setiap tahun guna dividen, beli barang itu barang ini. Tapi sekiranya korang jenis B pula yang sabar menunggu keuntungan dividen bila korang dah jumlahkan seluruhnya, barulah korang boleh gunakan. Tak apa, kita tengok paparan kiraan kalkulator ni, yang mana korang boleh je download di Play Store, iaitu Financial Calculator. So, korang boleh pilih compound interest. Contohnya principal amount, kita ambil RM50,000. Monthly deposit, zero. Period kita letak 120 bulan, yang bermaksud 10 tahun lah. Sebab apa? Kita nak tunjukkan dalam masa tempoh yang dekat ini berapa yang korang boleh dapat. Dan klik calculate kat situ. Dan korang boleh nampak total principal iaitu RM50,000, iaitu loan korang, dan kita lihat interest amount iaitu dividen korang terima dalam jangka masa 10 tahun iaitu RM25,810.72 sen. Sekiranya jumlah dividen ini yang korang terima tak pernah diusik sehingga capai 10 tahun, maka amount ini banyak boleh korang lakukan untuk pembayaran hutang yang saya maksudkan. Sambil korang still membayar hutang sedia ada dengan gaji bulanan, tapi sambil itu juga korang boleh buat simpanan, tapi boleh je cover hutang-hutang yang tinggi. Tetapi itu kiraan dividen sahaja yang korang terima. Ada lagi korang perlu kira sebenarnya, iaitu baki loan selepas 10 tahun. Ini bermaksud sekiranya selepas 10 tahun ke atas korang dah give up, korang surrender, tak nak bayar dah. So, dia punya teknik kiraan sama dengan loan rumah. Jadi, aplikasi tersebut kita pergi ke loan calculator dan masukkan loan yang kita buat iaitu RM50,000 dan interest rate sekitar 3.5%. Berapa tahun kita pinjam? 35 tahun. Dan korang klik sahaja calculate. So, kat situ korang boleh nampak bulanannya adalah RM206.65. So, macam mana kita nak tahu berapa baki loan yang tinggal selepas 10 tahun? Maksudnya kita tak dapatlah nak habiskan bayaran selepas itu. So, korang klik saja butang amortization dan korang akan nampak kiraan amount bulanan korang bayar, interest, principal dan balance iaitu baki loan korang. So, belah kiri itu merupakan bulan dan kita scroll je kat bawah terus pergi ke 120 bulan. Bermaksud 10 tahun je kita buat loan iaitu RM41,276.91. So, maksudnya di sini kiranya baki loan selepas 10 tahun amount tadi, dan loan kita tadi RM50,000 itu tolak dengan amount baki loan 10 tahun iaitu RM41,276.91 dan menjadikan bakinya
RM8,723.09, menjadikan jumlah kita boleh dapat dalam 10 tahun adalah RM34,533.81. Ini bagi yang ingin membuat ASBF sekitar RM50,000 saja. Bagaimana pula dengan lebih lagi? Mestilah ulangan dividennya yang terkumpul dan juga bakinya mestilah lebih kan. Sekiranya alasan korang kerja asyik nak bayar hutang je kan, boleh difikirkan balik, cari solusi yang lain dengan gunakan teknik ini untuk bayar balik hutang-hutang yang mungkin lebih besar, seperti hutang rumah ke, ataupun kereta ke, ataupun lain-lain, sambil korang buat simpanan. So sekiranya ada sebarang cadangan yang lain yang ingin korang sertakan, komen saja di ruang komen di bawah. Jangan lupa subscribe ke channel Direct Lending untuk lebih banyak tips kewangan yang santai.